tu kan? Ya. Tak sira bila. Tadi Part 1. Ini Pak Wan ni kan. Dari permulaan pada yang ni bunyinya tak? Itu surat lama. tak apa tu Ustaz. Mana dulu ni? Kalau ikut yang start yang ni dulu kan Ustaz. Yang ni bukan dia bagi je. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Azlan, sahabat-sahabat sekalian, Ustaz Rifki, Ustaz Farul Razi, sahabat-sahabat semua, pemudir dan mudirah. Jadi kita teruskan kepada slot yang slot yang sebelum makan ni. Jadi macam Ustaz Rifki kata lepas Najib Asadok dia pun pening. Saya lepas Najib, lepas Ustaz Rifki pula. Lagi lah. Lepas tu 288 hawa pula tu. Kan? Saya pun termenung apa benda tu. Rupanya 12 hari. 12 hari 288 jam. Kan? Jadi tuan-tuan kasih Allah SWT nak tahu lama tak lama, tengok jam ni berapa lama kita duduk kat sana. Tapi kalau benda yang itu kita sia-siakan, sangat rugi. 288 jam. Siapa terfikir macam tu? Terfikir kita pergi Mekah ni 288 jam. Lama. Jadi tolak berapa jam tidur, kan? Tolak ini banyak yang kita rugikan. Jadi mudah-mudahan banyak input dan output yang kita dapat di sana. Tuan-tuan kasih Allah SWT. Baik. Mana ni? Ni baru semalam saya dapat ni. Dia punya apa ni? Dia punya slide ni. Tak tengok lah tu. Lepas tu nak tengok dekat handphone, dia suruh tak dalam tu. Kan? Jadi kita tak dapat nak tengok macam mana. Kan saya nak tengok, nak bagi excuse, boleh tak KM tengok. Tapi kita ni panduan. Kan? KM pegang kita siapa lain lah. Nanti tak boleh lah. Kan? Jadi kalau silap tak ikut yang ni, minta maaf. Baik. Tuan-tuan kasih Allah SWT. Jadi ada yang kita kena take note betul-betul. Kita ni masuk Mekah ke masuk Madinah. Jadi bersedia betul-betul. Masuk Madinah lain, masuk Mekah lain. Kadang-kadang orang-orang yang kita pergi mana-mana travel lain, saya nak pergi esok Ustaz, masuk Mekah Madinah. Entah, tak tahu. Jadi masa taklimat tu, perbezaan antara masuk Mekah dan Madinah. Habis nak masukkan kain ihram kat mana ni? Tak tahu Ustaz, tu travel ni. Allah Alam lah. Mungkin W500 satu travel, dua travel je yang salah tu. Tapi kebetulan yang jamaah tu naik travel yang tu. Jadi tuan-tuan insya-Allah SWT nampak tak ni? Saya pun tak nampak, kau nampak? Dalam ada dalam ni dia tak apa. Jadi itinerary umrah masuk Mekah ni telah susun dah. Kecuali apa-apa yang berlaku perubahan kat sana lah. Cik Kiah dulu, ini dulu ni semua dah telah disusun dah. Jadi saya tak bincangkan benda ni lah. Cumanya kita nak bersedia tentang sirah. Saya nak sebut tentang sirah. Tentang sirah ni maknanya kita duduk kat mana pun tak tukar jalan bas kita boleh cerita. Itu persediaan yang sangat rapi. Maksudnya dekat Malaysia dah kena baca habis lah. Siapa yang dah habis baca Rahikul Maktum? Saya nak baca, saya tak mampu. Apa yang saya buat? Saya download PDF. Dalam mana? Dalam kita Word kita, saya masuk, saya ringkaskan. Saya nak ringkas, saya kena baca. Ringkaskan, semua habis saya ringkas lah. Daripada 900 muka surat jadi 152 muka surat saya buat. Saya nak baca semua. Kalau tak, jemu baca tengok je boring. Jadi saya download semua 959 muka surat tak silap saya. Kemudian saya ringkaskan, potong ayat, tinggal 152. Benda tu buanglah balik. Bukan saya nak ringkaskan apa pun, saya nak baca. Jadi habislah. Jadi kena habiskan baca Ar-Rahikul Maktum. Habis. Jadi kalau kita musyrik, kita kena salah satu kitab, kalau nak ambil tauliah lah, kitab yang habis baca. Apa? Jangan habis ngajar. Tak, habis baca pun tak ada. Jangan habis ngajar. Ustaz Rifki dah banyak lah kitab, 1, 2, power, semua power. Kan? Hebat. Ustaz ni pun ada kitab-kitab, tak baca lagi kitab apa tu? Terjemahan Facebook tu, kan? Yang kecil. Ada hutang lagi, tak ingat je. Jadi kena habis baca. Kalau Rahikul Maktum tak habis baca, sirah Ramadan Al-Buti jilid 1 pun tak habis baca, apa payah kita. Ni bab sirah kena habiskan.
Lepas tu 3 benda yang kita dekat Mekah ni kita nak bagi. Satu bab bab sirah, satu bab ibadat. Kita tak boleh lawan dengan Ustaz Farul Razi lah. Saya serut lah. Kita ada jawatan KS, Ketua Syurah. Kita pergi kat dia. Kan? Tu. Jadi lepas tu kita ada sah atau tidak, batal, kena ada kita punya fiqah, kita syurah kita ikut saja. Banyak yang betul, semua betul. Ustaz-ustaz semua ada kan, tetapi kita ikut Ustaz Farul Razi punya ketentuan. Kita dalam kita punya grup pun kita sekoh pada dia. Wallahu a'lam. Jadi satu lagi bab amalan-amalan itu Ustaz Rifki. Kita dah bagi ini amalan ini supaya sirah dia ingat, fiqh dia betul, sah, dan amalan dikekal sampai hari dia balik. Jadi tuan-tuan kasih Allah, saya tak nak sebut ni semua ni, banyak sangat ni. Saya nak sebut bab fiqh saja. Jadi bab bersirah je. Yang maksudnya kalau tuan-tuan yang ni Allah SWT naik bas, hari ni kita tukar, hari ni kita pergi ni dulu, sudah bersedia dah. Macam mana nak buat? Dulu mula-mula saya pergi dulu 1996. 2016. Bawa isteri dibawa sebelah. Bawa flashcard. Saya dah bayangkan macam mana aku nak terangkan. Saya pergi yang mula dulu 95 masih kat Mesir, 95 pergi. Nak bawa orang 2016. Dah berapa tahun? Jauh je jarak umrah saya tu. Dulu tak bawa orang, naik kapal laut pula. Kan? 3 hari 3 malam naik kapal laut, naik umrah dan haji. Jadi lepas tu jadi buat first class. Satu timbang satu. Kan? Masa baik rumah. Ni bang, ni Jabal Nur bukan Jabal Rahmah. Ya. Okay. Oh dia beritahu, kelang kabut. Ini masjid Tanaim ni, driver cakap, bukan, ini masjid ni. Kan? Dia itu semua kesilapan yang kita susun balik, maka jadilah itinerary ni. Kan? Satu persatu kesilapan yang saya buat, kesilapan yang dengan Ustaz Azlan masa tu dia sopan santun betul. Kan 2016. Tak tahu dia boleh berubah macam ni. Dia je dulu masa yang pertama-tama dulu. Wallahualam. Okey baik. Ustaz Azlan. Okey baik. Ni saya skip dulu Okey, kalau yang besar-besar tu. Baik. Jadi tuan-tuan kasih Allah SWT, bukan sirah itu bermula daripada kita nak duduk night walk saja, bukan. Maksudnya daripada dalam bas lagi dah. Dalam bas daripada Datuk On ke mana? Ke KLA dah cerita dah sikit-sikit. Nabi SAW. Jadi kalau bab Nabi ni kumpulkan sajalah. Bawa kitab Syama'il tu bawa. Kan hafal hadis-hadis sikit. Jangan krik-krik dalam bas. Maksudnya ada kuliah duha, ada sikit. Bila nak baca ni? Bila orang baru naik daripada RNR. Jangan dah lama, tak boleh. Naik je, okey tuan-tuan sudah naik, hadis Nabi terus gitu-gitu. Jangan tunggu semua tidur. Masa tu semua orang tak ada tidur. Betul tak? Bangun daripada RNR, naik, okey bas nak jalan, ada tidur tak? Tak ada. Masa tu cakap. Dan cakap jangan lebih-lebih. 5 minit tu dah. Lepas tu tidur. Kan? Tapi ada yang disampaikan. Ada yang tak apa, mereka jadi ulang-ulang pun tak apa. Tak ada masalah. Tadi dah cakap pukul 9, ni sambung lagi. Tak apa. Tapi ada yang diberitahu. Baik. Apa ni? Ni pun saya pun tak. Okey baik. Cik Kiyah pun tak ada. Kita nak cerita sirah Cik Kiyah ni. Kau ni. Cik Kiyah punya rombongan ikut. Itu dia. Kadang-kadang kita ni tak tahu juga kat mana tempat nak bagi apa? Nak bagi nak bagi makan dam apa semua, tak tahu. Jadi Cik Kiyah jangan. Cik Kiyah bukan perusahaan saya, itu tegas tak musyrik, ikut. Tuan Mudir dia bukan ustaz. Saya tahu. Saya ni kena cakap ni. Dia bukan ustaz. Dan dia segan nak tegur ustaz. Walaupun umur jauh lebih muda dari dia. Saya tempat umur lebih tua dari dia. Kan? Ustaz Rifki gitu. Jadi saya boleh tegur tuan-tuan sebab kita sama-sama ustaz. Satu kelebihan saya lebih tua. Kan? Gitu. Walaupun ustaz mudir kita dia lebih tua daripada ustaz, tapi dia bukan ustaz. Dia segan nak tegur. Itu kehebatan ustaz Tuan Haji Khairuddin kita. Jadi saya tegur, ikut. Pergi Cik Kiyah. Nanti kalau jamaah tanya, ustaz kat mana tu? Entahlah, sekoh hilang terus. Seekor hilang tu. Kena tahu. Pengen tunjuk pula. Ni saya rasa ni yakin je. Tapi salah. Kan?
Semua orang akan tanya benda tu. Syarat sarafah kat mana ni apa semua akan tanya. Jadi ikut. Tu Cik Kiah yang saya dapat ulas lah hari ni. Ada yang tak nak ikut, tak apa. Penat-penat tak apa ikut. Okey, baik. Jatuh ziarah luar Mekah mula-mula ni. Okey. Apa nak buat? Sekarang yang pertama ni dalam bas ke Jabal Sur. Ni biasa. Ni memang trip kita biasa. Ni apa yang nak cerita? Mula-mula nampak kalau 2 bas, 3 bas kena pakat dengan musyrik dan musyrik. 2 orang musyrik kena pakat nak cakap sampai mana. Nak cakap sampai. Cakap lebih tak apa, jangan kurang. Nanti kurang maklumat sirah. Kita nak sampaikan ni ibrah dia yang paling penting. Kalau boleh dah sampai dekat tempat Gua Sur ni kita ibrah dia saja. Dalam bas dah cerita dah. Kalau lebih lama jam lagi pening kita. Kan sebab apa lagi nak cakap ni baru sampai sini kan. Jadi bab sirah ni apa nak cerita agak-agak tuan-tuan. Sampai Gua Sur ni. Mula start daripada Nabi SAW keluar rumah pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Itu kena cerita dah. Sebenarnya ada dah dalam ni kertas ni, tapi apa ni saya dah siapkan dakwah di Mekah ni fasa 1, fasa 2 ni, tapi ikut fasa. Saya ikut macam kitab sirah biasa, kan ikut perjalanan gitu. Tetapi kita ni tak ikut perjalanan. Terus Gua Sur, Nabi tak lahir lagi ni. Kan duduk dekat night walk bila malam esok. Tapi dah dekat Gua Sur, tepuk. Jadi mana-mana tepuk pun kita boleh. Okey Ustaz, kita cerita Hudaibiyah dulu. Cerita ini dulu. Jadi kita mahirkan begitu. Walaupun dalam buku-buku apa ni sirah ada disenaraikan macam ikut tahun dan sebagainya, fasa, tapi yang penting ikut. Mana-mana bas gerak je, bas dekat sana dia kata dah lepas Quba, okey kita lalu sini. Meja 7 dulu. Dah sampai dekat apa ni tempat lain, ni Jabal Nur dulu dia pusing balik itu boleh. Bila-bila macam boleh berlaku. Jadi kita boleh cerita bila-bila. Tak payah najak tuan-tuan, kalau yang Jabal Nur saya tak perasan pula ajak Saya rasa yang paling hebat dari jangan tengok dan kita bercakap saja. Jangan tengok dan kita boleh bercakap. Tapi yang kedua, kalau perlu tengok. Jangan malu nak tengok ke atas. Tengok je lah. Tapi orang bukan nak tengok kita tengok tak atas. Yang paling apa yang keluar daripada mulut kita. Yang kita nak jaga seekor sangat tak tengok ke atas, habis tak ada sebut apa-apa semua. Tengok juga. Kan? Pegang tak apa. Kalau susah sangat pegang, ambil pakai handphone. Sebab kertas ni payah nak pegang, handphone senang pegang. Tak macam mana 2 jari pun boleh pegang kalau dah biasa. Jadi tengok, mahirkan apa ni sirah daripada apa ni jasad apa Nabi SAW putuskan sampailah Rasulullah berhijrah sampai kat Madinah, sampai jumpa Abu bin Salam. Mahirkan. Lepas tu Madinah lain cerita. Sebab ada benda yang kisah Madinah kena cerita kat Mekah. Macam Hudaibiyah, kan? Tu pasal Madinah tu, cerita kat Mekah. Ada yang cerita Mekah, cerita kat Madinah. Apa cerita? Bab Fatu Mekah. Fatu Mekah kat Mekah, tapi dah lepas hijrah benda tu berlaku. Dan sebagainya lah. Baik. Apa dia lepas tu? Jabal Sur. Kena cerita Rasulullah SAW jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Berselubung pula. Kenapa berselubung? Cerita dalam bas. Tuan-tuan, Rasulullah SAW bergerak ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pun berbincang dengan Nabi SAW. Abu Bakar ni orang yang tak sabar nak pergi hijrah. Ya Rasulullah, bila nak pergi? Semua dah pergi. Aku sedang tunggu arahan Allah. Maka kalau gitulah arahan Allah, aku terima. Jadi ditunggulah. Bila ditunggu, maka sampai waktunya 27 Safar. Betul? 27 Safar. Siapa yang betul-betul-betulan nak pergi akan datang ni 27 Safar, sebutkan. Mudah-mudahan kita di waktu yang sama ni 27 Safar. Sampailah Rasulullah SAW dengan Abu Bakar. Tak payah detail sangat. Sampailah berjalan ke Gua Sur. Yang paling penting pun kat sini, Rasulullah SAW sampai ke Gua Sur itu, maka Rasulullah SAW didokong oleh Sayyidina Abu Bakar. Didokong tu hebat tu, bapa mentua dokong anak menantu. Kan? Jadinya berapa jam nak naik atas tu? Siapa yang dah naik? Berapa jam biasa orang naik segala? 2 jam lebih kan? 2 jam nak naik. 2 jam dokong Rasulullah SAW. Ini pengorbanan Sayyidina Abu Bakar. Cerita sikit-sikit sudah. Tak payah detail-detail macam sangat tu. Tapi kita tahu detail. Kalau kadang-kadang jamaah ada tanya, Ustaz berapa hari bulan ni sampai? Ustaz duduk sini berapa hari? Tu kena tahu. Jadi tentang kasih Allah SWT, sampai di situ sebut beberapa orang yang ambil peranan. Abdul Rahman bin Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, semua keluarga Abu Bakar. Hebat Abu Bakar ni.
Jadi ambil apa-apa pengajaran lah. Contohnya hebatnya Abu Bakar. Kenapa hebat Abu Bakar? Dia dijamin syurga kerana satu keluarga dia hebat. Begitu. Sampaikan satu amalan yang biasa Ustaz Rifki kan sebutkan, Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina, setelah kita jamakkanlah dalam kitab dia mufrad dia. Jadi doa itu surah apa tu? Ahqaf tak salah saya 15. Maka dikatakan doa itu doa 40 tahun Sayyidina Abu Bakar Abu Bakar itu. Dan Ibnu Abbas kata apa? Sesungguhnya aku melihat Sayyidina Abu Bakar punya amalan ni, dia baca doa ni, dan aku melihat tidak ada pun di antara kami para sahabat Nabi ni yang semua keturunannya baik. Kecuali Abu Bakar, bapak dia baik. Bapak dia akhirnya masuk Islam, Abu Quhafah pada Batu Mekah. Anak-anak semua baik. Gitu kecuali Abu Bakar. Jadi hebat. Jadi bagilah doakan orang Malaysia, orang Johor suka doa tu, baca Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka. Apa sahaja pengajaran boleh dibuat. Yang penting pengajarannya ada. Jangan pengajarannya kita dah pointkan dah pengajarannya. Tak apa yang kita ingat. Jangan ingat kita ingat, minta ingat sebenarnya. Wallahu alam. Macam hari ni saya ingat, dia punya tak ingat. Diubah je. Ni tak daripada tangan tuan-tuan, saya berbening. Ustaz, nanti ni siap lepas zuhur. Berbening dah. Kan? Ini nak bagi sebenarnya sebelum zuhur ni. Okey, tak apa. Sampai Gua Sur, pakat. Jangan sampai seorang pun tak cerita dalam bas, satu bas cerita, nanti orang tak faham. Saya bukan nak cerita bendanya, tuan-tuan dah tahu dah cerita dia kan. Jadi tuan-tuan kena mahirkan cerita tu bila-bila masa saja. Dalam masa 20 minit saja bas. Daripada Rasulullah SAW dekat Gua dekat rumah Abu Bakar, bergerak sampailah dekat Gua Sur tu, cerita Sayyidina Ali, betul? Sayyidina Ali kan, Sayyidina Ali punya cerita tidur kat sini, waktu cerita pasal apa ni sadda wa min khalfihim sadda tu pun cerita juga. Lama tu setengah jam cerita dekat mana tu? Dekat bas. Latih kat rumah, kat bas kan tengok boleh berdiri. Macam siapa boleh berdiri dalam bas boleh cerita. Saya pun kadang-kadang payah juga kena duduk juga. Sebab boleh diri. Dia tak pegang apa-apa, boleh diri. Pas belok dia selai. Pegang itu. Tu tengok orang hebat tu, Ustaz Azlan. Tangan dia gitu je. Kan? Tapi tak pegang pun bas. Tapi dia boleh diri. Itu calon-calon orang tak boleh buat tu. Jadi kalau kita tak boleh buat tak apa, duduk pun tak apa. Yang penting pengisiannya dulu. Jangan sampai kita berdiri, nak jaga sekoh lah konon, tapi sampai nak jaga diri tu je. Tak cerita lah. Asyik jaga, asyik nak jatuh, tu je. Gitu. Baik. Sampai dekat Gua Sur, cerita betul-betul lah. Jadi jangan sampai cerita berulang-ulang. Apa pengajaran dia ni? Innallaha ma'ana. Itu sangat penting. Jadi poin pengajaran terpulang pada tuan-tuan. Jangan terikat apa yang ada dalam buku saya. Nanti saya, bukan buku, artikel ni ada, tuan-tuan baca je lah. Apa yang mesti ada di Gua Sur. Cerita binatang pun ada faedah, ada ini. Banyakkan pengajaran, 5-6 pengajaran satu tempat. Allahu'alam. Cerita 2-3. Bagi cerita dalam bas ataupun dekat Gua Sur. Baik, pakat betul-betul daripada malam tu siapa yang nak cerita kat Gua Sur. Jangan sampai kat Gua Sur tu engkau lah. Tak ada. Dah sedia dah dalam Gua Sur tu. Aku kat Gua Sur, siapa aku. Nanti dekat Arafah engkau pula. Jadi kita dah bersedia. Kita nak sedia semua, tak mampu. Kita nak cerita ni nak ingat. Masa yang sama tak boleh ingat. Jadi kita masa dekat Gua Sur engkau. Jadi kita yang tak dekat Gua Sur tu, kita dah dekat Padang Arafah dah cerita dah. Gitu. Nak cerita yang itu. Jangan bertolak-tolak. Jadi kecuali yang kalau yang menolak tu senior. Ustaz Rifki kata yang baru, Ustaz Ajab, awak cakap, kena cakap, kena ikut. Kan? Lagi kalau saya yang cakap, kan? Awak je, aku dah ada benda. Awak jangan ingat saya. Kalau ingat saya, Ustaz Rifki aku arah. Ustaz Rifki ni guru saya. Tapi kat sana, sebab dia dah kata, Ustaz, aku nak belajar dengan kau. Jadi saya menganggap hari tu dia bukan guru saya. Dia murid aku. Aku syukur je lah. Aku dah sangat. Jadi kita ni kena ada rasa kita punya ezah kita. Saya macam dekat masjid, saya tanya Ustaz di Imam Pati, saya punya AJK semua doktor-doktor, Dr. Jo, Dr. Idris, doktor semua. Saya bukan doktor, tapi orang-orang ni kena ikut patuh arahan. Kau buat ni. Ya, tapi tak buat juga. Tu lah. Tapi dia patuh gitu je lah. Tapi kena suka boleh mengarah orang-orang yang walaupun pangkat dekat atas kita. Gitu. Baik, itu Gua Sur. Lepas Gua Sur, biasa kita ke mana?
Di Jabal Gusur saya tak pasti sangat cari macam ni. Ekor je. Ni mana ni? Ziarah. Kalau pakai kertas saya senang. Saya Dalam pakai bas tu dekat luar. sebab saya tak tengok tadi handphone tak bagi, kan? Ziarah luar biasa dekat Gua Sur ni. Gua Sur ni kena highlightkan betul-betul sebab itu tempat Rasulullah berhijrah. Bila nak cerita Rasulullah hijrah, nanti masa kita pergi ke Madinah. Coba gitulah. Jangan orang tertanya-tanya. Sampai nanti cerita lanjutnya tuan-tuan untuk ke Madinah lepas Gua Sur selama 4 hari ni kita cerita di dalam bas sekejap nanti masa kita di Madinah. Jadi orang tahu kita akan cerita benda tu. Jadi perjalanan ke Padang Arafah ni dalam lebih kurang 15 minit. Hebat kita ni, dah beritahu dah berapa, kita boleh bajet dah berapa minit kita nak bercakap dalam bas tentang Arafah. Bukan banyak cerita Arafah ni. Cerita apa, asal nama dia apa, betul? Apa dia buat kat Arafah, tempat ini, tempat asal, dan sebagainya. Nak cerita ni, saya tak nak cerita dah. Jadi tuan-tuan dah tahu dah. Dekat Padang Arafah. Jadi saya sebenarnya berhajat tadi nak cerita tentang fasa berfasa. Rupanya cerita ikut itinerary, jadi kekok sikit, minta maaf. Jadi ziarah luar Mekah ni sampai ke Padang Arafah, doa dah kena bajet dah. Jangan doa krik-krik dan doa salah-salah dan doa ada yang doa dulu last kali ya Allah ada gitu. Lah ada tak? Ya Allah last kali ya Allah. Kalau akhir kali ya Allah kira. Kalau last kali ya Allah tu sebab apa? Sebab kita tak mengarang doa. Kalau orang dah biasa doa bahasa Melayu tak apa. Okey masih nak kalau lagi. Kalau orang dah biasa Melayu cakap tak apa. Kita bahasa Arab laju. Bahasa Melayu krik-krik. Tu. Itu macam-macam. Ya Allah last ya Allah idea aku dah tak ada idea ya Allah. Macam-macam pun. Kan? Jadi doa pun jangan kita rasa kita boleh. Dekat Padang Arafah dah lain. Tu makcik kita tengok kita dah lain dah. Baca doa. Lepas tu doa tengah panas pula tu. Masa tu doa yang paling hebat, sila rujuk video doa Ustaz Rifki. Dekat Padang Arafah tu kita doa, siapa yang didoakan? Doakan pemimpin, mak bapak tu semua. Itu ajar orang-orang berdoa. Kadang-kadang orang jamaah tu dia pun tak pernah doa apa benda tu. Apa ni mengubah kebaikan kepada pemimpin kita apa semua tu kena doa dekat Padang Arafah. Paling kurang pun dekat 10 minit tu kena doa, 5 minit 10 minit. Doa biar panjang. Tapi sebelum tu kena beritahu Rasulullah doa daripada tengah hari sampai petang. Kita tuan-tuan, masa tu dia punya emosi dah okey dah. Apa ni setakat 10 minit biasa je. Sebab kita dah cakap Rasulullah doa atau unta tu kan daripada Zuhur sampai ke petang sebelum ke Musdalifah. Jadi tuan-tuan kasih Allah, minta maaf kekok sikit lah. Jadi ziarah ke Padang Arafah, jangan tak baca benda ni. Padang Arafah, apa, siapa boleh soal apa dia cerita tentang Arafah yang kita nak sebarkan pada orang. Dalam bas tu, kalau nak tajuk-tajuk yang cerita lah, apa nak diceritakan? Khutbah 4 atau ada 12 kan? Isi kandung khutbah, ada ambil 6 jadilah. Saya sebut 3 jadi tak sempat. Sebab main 3 je ingat pun kan? Tak apa dah. Tapi sebut ada 12. Dan salah satunya riba kan? Jaga isteri. Satu lagi, banyak lagi lah. Ada 5, ada 12 perkara. Itu poin penting. Tak sebut semua, 3-4 kena sebut satu persatu. Saya tak nak sebut lah semua. Jadi tuan-tuan boleh baca khutbah di Padang Arafah. Itu Allahu'alam. Kalau kitab sirah ni dilepas hijrah buat cerita sebab Hajjatul Wada'. Allahu'alam. Rasulullah SAW baru-baru ni saya sebutkan dekat jamaah haji. Tuan-tuan buat haji kiron lah. Itu sunnah Rasulullah. Tak usah kita buat ifrat. Ifrat lah yang hebat. Ifrat lah yang paling afdal. Saya kata Rasulullah punya haji kiron. Sampai Mekah dia niat ifrat lah. Tak apalah. Dia niat. Tapi selepas itu dia boleh minta pula, Ustaz boleh tak tukar kepada haji ifrat kepada haji kiron? Agak-agak boleh tak? Orang tanya. Kalau tuan-tuan boleh jawab kan? Boleh tak Ustaz, saya dah tukar ifrat. Saya maksudnya dekat Qur Manazil dah doa dah. Dah niat dah saya masuk Mekah dengan ini, dengan apa fardu haji, tapi nak tukar kiron. Boleh tak? Maksudnya kiron kan lain doa dia, aku mengerjakan haji dan umrah sekali harum. Boleh? Tak boleh. Sebab umrah tak boleh niat ketika kita dalam keadaan ihram haji. Kalau haji kita niat dalam keadaan kita berihram umrah, boleh. Jadi kiron. Itu kena faham lah. Kalau orang tanya lah, itu buat haji lah.
Jadi tuan-tuan kasih Allah SWT, di padang Arafah tak lama ni, termasuk makan aiskrim apa semua, kita kena cerita. Jangan sibuk kita ni benda yang lain, kita sibuk cerita sirah lah. Doa baik-baik. Ini dekat Arafah doa lah. Lepas tu padang Arafah ni, lepas tu terus pergi mana? Ke Jabal Rahmah, Jabal di Sakhra. Sakhra ni kat mana tuan? Kat mana? Kita kena confirm kan ni. Kadang-kadang kita tak dapat, dia ada yang lubang-lubang bulat-bulat tu. Nampak dah lubang bekas masjid tu. Itu tempat Sakhra, tempat Nabi. Nabi tak pernah naik. Highlightkan benda tu. Nabi tak pernah naik pun. Pernah naik tapi Nabi tak anjurkan pun naik ke atas tu. Dan Rasulullah SAW berwukuf di bawah saja, bukan ke atas. Dekat bawah atau unta je Rasulullah SAW. Baik. Ini padang Arafah sudah di Padang Rahmah. Kemudian ziarah luar dalam bas sambil melintas bahagian Arafah. Apa yang kita nampak, nak pergi Mina dan Musdalifah. Maka kita kemahi sirah perjalanan haji Nabi SAW masa ni. Rasulullah pergi haji mula-mula apa? Kita harus cerita. Walaupun kita tak pergi haji lagi, Rasulullah SAW 4 hari bulan Zulhijjah sampai Mekah. Ini perjalanan haji. Tengok sikit lah. Kalau dalam kitab Rahim Maktum cerita macam ni. Rasulullah SAW sampai sahaja di Mekah Al-Mukarramah, lepas niat dekat mana? Niat dekat Zulhulaifah. Rasulullah niat haji dan umrah bersama. Kalau boleh ceritalah sikit semasa perjalanan ini. Sebab kita nak lalu Musdalifah, lepas Musdalifah lalu Mina, itu semua pekerjaan haji Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah sampai sahaja di Mekah, Rasulullah masuk Babus Salam. Sebab tu kita sunat masuk Babus Salam. Malam esok kita akan duduk dekat depan Babus Salam untuk naik. Wow. Jadi kita sebutlah, maka Rasulullah SAW daripada 4 hari bulan tu Rasulullah tawaf. Macam mana tawafnya Rasulullah SAW? Ni kalau sempat cerita sempat, tak sempat tak apa. Saya cerita dengan tuan-tuan. Rasulullah tawaf macam mana? Habis Rasulullah tawaf saja, semua ni niat apa? Niat haji ni. Semua niat haji. Sampai sahaja dekat tawaf, Rasulullah tawaf, Rasulullah kucup setiap tawaf. Kucup Hajar Aswad, pusing. Kucup, pusing. Kucup, pusing. 7 kali kucup. Maknanya, mengkucup Hajar Aswad, batal tak? Batal kalau sedang pusing. Kan? Pada permulaan pusing, tak batal. Kan? Jadi dah pusing, kucup. Okey, jalan pusing kedua pula. Kucuk lagi yang kedua, pusing pula. Tak apa. Jangan tengah-tengah tu kucuk. Kan dah pusing, kosong, atau balik. Tak, batal lah pusingan tu. Jadi kena kain Kaabah, batal dah. Jadi itu Rasulullah SAW lepas tawaf Rasulullah 7 kali. Lepas tawaf 7 kali, kata Rasulullah, siapa yang tak boleh pusing, yang tak boleh kucup Hajar Aswad, sebab ramai 140,000. Ada sebut 125,000 orang. Maka tak dapat sempat Rasulullah. Siapa yang tak sempat pusing, yang tak sempat kucup, maka istilam sahaja. Itu datangnya istilam. Gini. Tu Rasulullah kucup asalnya, tetapi tak datang istilam. Datang istilam sebab tak muat, kan? Rasulullah 140,000 orang pusing, bayangkan. Jadi kita bawa 40 orang kelang kabut. Rasulullah bawa 124,000 orang. Para mana datang ramai-ramai tu? Belajarlah, tak apa. Jadi tuan-tuan Allah 124,000 mana datang? Semuanya daripada raja-raja yang luar. Yaman datang ini, yang tu jadi ramai yang masuk Islam pada tahun 9 Hijrah itu. Jadi tuan-tuan Allah SWT, apa lagi sampai Rasulullah lepas tawaf, Rasulullah pun sa'i. Lepas sa'i Rasulullah mengucapkan satu perkara yang amat penting. Rasulullah ucapkan perkara yang amat penting. Apa dia? Sesiapa yang tak bawa sembelihan, binatang-binatang sembelihan, maka hendaklah menanggalkan pakaian mereka, bahawa kamu hanya ada umrah saja, haji tak dapat tunai. Sahabat-sahabat semua apa ni? Buat dek ni. Ini arahan Rasulullah kali kedua yang orang buat dek ni. Dulu masa Hudaybiyah, kan? Ini masa haji pun ada juga. Rasulullah kata, tanggalkan pakaian kamu kalau kamu tak bawa binatang untuk disembelih sebagai dam. Sebagai dam tu tak kalau tak bawa binatang tu kena tanggalkan pakaian. Sebab awak buat umrah aja. Kalau buat haji kan awak kena dam. Tapi kalau buat kena dam nanti awak tak ada binatang sembelihan, tak boleh. Maka kena sembelih. Maka orang semua tak nak, yang tak bawa binatang semua tak nak buka pakaian. Rugi dah jauh daripada Madinah, dah niat haji dah, tapi sampai tak boleh jadi haji. Delaynya orang. Sahabat bukan delay dekat KLIA, bukan delay tak buat haji kan, dah tawaf kudum, dah sa'i haji. Maka Rasulullah kata, ini pada orang yang tak bawa binatang ternakan, maka setakat itulah umrah dia,
haji dia tak dapat haji, dia buat umrah sahaja. Maka bukalah pakaian semua. Datang Sayyidina Ali, "Ya Rasulullah, aku tak bawa binatang ternakan, tapi aku nak terus haji bersama engkau. Aku dah niat haji. Tanggalkan pakaian kamu." "Tak, aku tak akan bawa. Tak akan tanggalkan pakaian aku," kata Sayyidina Ali. Sebab aku nak buat haji sama dengan engkau. Kecewa lah kan, nak buat haji pertama dengan Nabi SAW. Maka Rasulullah mengalah, "Wahai Sayyidina Ali, kau ambillah separuh binatang ternakan aku." Ambil separuh, kan? Sebab tu Sayyidina Ali sembelih baki. Rasulullah sembelih 63 je. Lepas tu kan, yang baki Sayyidina Ali yang sembelih. Gitu. Jadi lepas Rasulullah SAW pergi tawaf, tawaf lepas sa'i, Rasulullah pergi mana? Itu cerita lah. Cerita ni dalam 15 minit Macam mana cakap? Rasulullah sampai ke Mekah, mana musim hajinya, Rasulullah tawaf, lepas sa'i. Lepas pada pagi hari bulan 8 hari bulan Tarwiyah, Rasulullah terus pergi Mina. Lepas Mina, Rasulullah duduk di situ selama subuh sampai esok. Dekat Mina tidak disunatkan untuk jamak sebenarnya. Sebutlah satu-satu. Sampai dekat Arafah baru disunatkan untuk jamak dan sebagainya. Itu kita kena baca buku yang yang saya sediakan ni. Kertas. Jadi sampai mana saya cerita ni? Minta maaf lah dulu sikit tuan. Sebab tak biasa dengan ni. Malam tadi tengok tidur terus. Pagi ni nak tengok saya masuk dalam tu. Ni dah pertama kali aku tengok ni. Kan? Jadi saya pun tak pernah nampak sangat. Kalau yang ni boleh lah. Tak maaf tuan Mudir. Lepas padang Arafah kita Musdalifah. Musdalifah apa yang berlaku? Kita akan lalu sahaja, tuan, tak akan berhenti. Maka kita kena pecut cerita. Lepas padang Arafah, Rasulullah SAW terus bergerak ke Musdalifah. Kau nyanyi kan? Dari padang Arafah terus ke Musdalifah. Kau dulu nyanyi. Sampai Musdalifah, Rasulullah SAW bermalam di situ, jamak takhir. Jamak takhir. Itu ada hukum fiqh banyak lah situ kan. Rasulullah jamak takhir. Kalau dekat Arafah tadi, Rasulullah jamak takdim. Diceritakan ada Rasulullah buat kasar sekali. Itu Allahu'alam lah. Tapi tabung haji kata tak, jamak tamam kata dia. Jamak tamam. Allahu'alam lah. Jadi sampai dekat, jadi siapa nak jawab jamak tamam boleh, jamak qasar pun boleh. Dekat Musdalifah. Jadi ceritalah Musdalifah, tempat bunga batu dan sebagainya, bermalam di sini. Apa sejarah Musdalifah? Tak ada apa-apa lah. Cuma Rasulullah bila sampai dekat masjid Masyair itu, Rasulullah berdiri ataupun berada di atas kuda untanya, Rasulullah bertakbir, bertasbih. Maka kalau boleh lalu situ, kita bertakbir sama-sama. Tuan-tuan takbir sama-sama. Allahu Akbar sebab lalu situ. Rasulullah duduk di situ, Rasulullah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, Subhanallah. Sobat. Jadi kita pun buat supaya orang-orang rasa apa yang sama dengan Nabi SAW. Jadi lepas daripada Musdalifah, terus ke mana ni? Lepas Musdalifah? Saya Mina. Lepas ke Mina. Kalau tengok sini lah. Kalau cakap tadi tengok ni senang. Terus ke Mina. Mina ketika itu Rasulullah buat apa? Melontar jamrah. Ceritalah melontar jamrah yang 10. Kemudian Rasulullah balik semula ke Mekah untuk buat tawaf ifadah. Kita boleh buat? Tak boleh. Kan? Kita biasa buat tawaf ifadah lepas daripada melontar yang 3 hari 14, 15 balik, barulah Rasulullah SAW. Kita ni tawaf ifadah. Rasulullah terus buat. Dulu saya 97 haji. Boleh buat. Lepas pada Musdalifah pergi melontar 10 malam-malam tu. Lepas 10 pergi balik ke Mekah buat tawaf ifadah. Balik semula boleh. Sembahyang raya dekat mana ni? Mekah. Okey, kosong sikit masa tu. Boleh lagi. Sekarang dilarang, tak boleh dah. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan kasih Allah SWT, sampailah balik ni. Mana ni? Terung Ja'ronah. Ja'ronah ceritanya apa tuan-tuan? Cerita perang Hunain. Tarikhnya bila tu? Tarikh bila Ja'ronah? Ja'ronah ni tempat miqat lelaki yang paling afdal. Tetapi apa kita nak cerita? Masa datang tu. Lepas daripada Fathu Mekah, pembukaan Mekah, Rasulullah datang untuk membuka Mekah, semua dah masuk Islam dah. Semua masuk Islam dah. Hindurnya, Umayyahnya semua dah masuk Islam lah. Bila masuk Islam, ada segelintir orang yang tak puas hati. Tak puas hati dengan kejayaan Rasulullah, iaitulah orang Taif. Orang Taif ni, kalau ikut sejarah dari Ibn Katsir, dia ni datang daripada mana? Datang daripada kaum Nabi Soleh. Nabi Soleh tu dihancurkan, ada seorang terlepas. Lari sampailah Taif tu, jauh 900 km daripada Madain Soleh sampai dekat Taif.
Dekat situlah mereka membesar jadi golongan Taif tu. Jadi Taif ni memang dari dulu degil, kan? Daripada zaman Salih degil, datang tu keturunan orang degil, sampai Rasulullah last golongan yang masuk Islam Taif lah. Jadi Rasulullah SAW sampai habis saja pembukaan Mekah, maka Rasulullah dengar ada orang Hawazin ataupun Taif datang untuk serang Nabi, tak puas hati. Maka Rasulullah dapat tawan. Yang hebatnya cerita kat situ apa? Rasulullah berjumpa dengan siapa? Rasulullah berjumpa dengan ibu susuan dia, iaitu Halimatus Sa'diyah. Ada dalam kitab sirah kata bukan ibu susuan, Zainab anak kepada Halimatus Sa'diyah. Jadi saudara susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah tua, maka dia pun jatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang dia kat riba dan dia masuk Islam. Ketika itu ada dalam sirah sebut. Itu cerita dia lah. Tapi tak nak cerita kenapa ceritanya dekat Jaronah. Tak payah cerita asalnya tuan-tuan, perempuan yang pintar rambut, tak payah cerita, tak apa tu. Kan? Sebenarnya cerita Jaronah ni, dia punya pengajaran ialah orang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah duduk kat Jaronah selama 10 hari. 10 hari. Selain daripada menceritakan bahawa dekat Jaronah ni banyak pencuri, memang kalau kes mencuri Jaronah. Betul tak? Kalau mana yang hilang beg Jaronah, kan? Tapi kalau kita sebelum sampai Jaronah, kita cerita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas saja menang perang Hunain, Rasulullah bawa harta dan tawanan. Harta dan tawanan orang-orang Taif ni, orang Hawazin ambil semua tawanan dan harta-harta yang dibawa, sebab dibawa semua harta, bawa pergi dekat Ja'ronah. Kumpul situ selama 10 hari. Apa yang berlaku? Maka desas-desus Rasulullah SAW. Rasulullah kata 10 hari tunggu ni untuk apa? Untuk supaya orang-orang Hawazin Taif datang jumpa Nabi SAW, nak minta antara satu, nak tawanan ke nak minta balik dia punya barang rampasan. Nak minta balik, nak taubat. Kalau taubat kita pulang balik dia punya harta rampasan, ataupun nak tawanan semula. Nak mana? Rupa-rupanya dia ambil mana? Orang Mekah ni, orang Taif datang, dia nak minta tawanan. Bawa sini tawanan, harta kau ambil lah. Maka harta banyak lah. Orang Taif harta banyak. Jadi harta tu Rasulullah beri kepada orang yang baru masuk Islam, daripada golongan Muawiyah bin Abi Sufyan, apa lagi, bapak dia Sufyan bin Harb dan sebagainya, bagi kat situ. Apa yang berlaku? Orang-orang Madinah pun kecewa. Yang Muhajirin Ansar, kami dah tolong Nabi sikit pun tapi kita dapat. Itu Nabi dengar. Tapi rombak belakang je lah, kan? Sahabat-sahabat rombak belakang. Nabi jumpa dia, wahai sahabat-sahabatku orang-orang Ansar, aku dengar kamu tak puas hati dengan pembahagian harta. Ya Rasulullah, kamu bagi orang-orang yang baru masuk Islam. Kami yang tolong kami ni, yang tolong kamu lama ni, kamu tak bagi pun. Sedih lah kami. Dah tolong lama. Kami ada jawatan, KPP ni lagi apa-apa ni apa. Tak bagi pun, tak bagi isi orang dapat. Mana hal ni? Betul. Kan? Jadi Rasulullah kata, wahai, ni perkataan ni kena hafal lah. Wahai orang-orang Ansar, aku beri mereka itu untuk pujuk mereka kepada iman yang kamu dah ada pun iman tu. Wahai Ansar, kami ni, aku ni bagi kepada orang-orang yang baru masuk Islam sebab nak pujuk mereka supaya mereka kukuh iman. Yang kamu dah kukuh dah. Kami tak bagi pun, kau dah kukuh dah. Biarlah mereka dapat benda-benda itu, wahai Ansar. Tetapi engkau akan dapat aku. Aku akan balik pulang bersama engkau. Menangis para sahabat. Maka Rasulullah pun bagilah harta kepada orang-orang Muhajirin. Muhajirin ada sebahagian tinggal, sebahagian balik ke Madinah. Dan orang Madinah semua balik Madinah bawa siapa? Bawa harta? Tak. Bawa Nabi SAW. Satu Nabi SAW doa, ya Allah berkati orang-orang Ansar pada timbangan-timbangan mereka. Jadi Rasulullah SAW doakan mereka jadi peniaga-peniaga yang hebat. Itu orang-orang Ansar lah. Jadi tuan-tuan kasih Allah SWT, itu cerita lah. Itu cerita dekat Ja'ronah. Jadi siapa yang tak nak buat miqat di sini, kenapa paling afdal? Sebab Rasulullah niat di miqat. Kalau saya tanya tuan-tuan, kalau kita dah duduk Mekah, kita nak buat umrah, niat kita di mana? Niat kita kat mana? Tanah haram, tanah halal. Kita kena keluar tanah halal. Mana-mana boleh. Kan mana-mana boleh. Tapi kalau Rasulullah niat dekat Ja'ronah. Ja'ronah tu lah satu-satunya. Hudaybiyah Rasulullah tak niat. Niat tapi tak jadi. Niat umrah masa tu, kan? Tapi tak masuk. Rasulullah niat ke Hudaybiyah? Tak. Rasulullah niat kat Hudaybiyah itu masih niat dekat Zulhulaifah lagi Madinah. Jadi Rasulullah yang niat untuk umrah dekat Ja'ronah.
Yang lain semua dekat Zulhulaifah tu Rasulullah. Rasulullah tak pernah niat dekat kedua manazil. Kenapa? Sebab Rasulullah tak datang di Malaysia. Kan itu je lah. Kalau datang di Malaysia kedua manazil juga. Kalau orang tanyalah, berapa sebenarnya miqat ni?